Dalam pelajaran sebelum ini, kita telah melihat tentang dasar fiskal dan bagaimana ia digabungkan dengan dasar moneteri. Dalam pelajaran ini, kita akan membincangkan teori jangkaan. Terlebih dahulu, bagaimana jangkaan mempengaruhi pasaran dengan mengandaikan bahawa pasaran adalah cekap dan maklumat tersedia secara serta-merta dan bebas kepada semua peserta pasaran. Kita juga boleh menjangkakan pasaran akan mengambil kira segala-galanya terlebih dahulu. Memandangkan kepentingan yang diletakkan oleh pasaran terhadap tindakan bank pusat seperti yang dianalisis dalam pelajaran sebelum ini, dapat difahami bahawa jangkaan perubahan masa depan dalam dasar bank pusat merupakan salah satu faktor utama yang menggerakkan pasaran mata wang. Andaikan anda mempunyai $100,000 yang ingin anda simpan, di Australia, kadar faedah ke atas deposit ialah 2%, manakala di zon Eropah ialah 0.5%. Di manakah anda menyimpan wang anda? Sudah tentu di Australia. Namun begitu, jika anda menjangkakan bahawa kadar faedah di Australia akan dipotong kepada 0% menjelang akhir tahun, zon Eropah tiba-tiba kelihatan menarik. Sebagai contoh, jika pelabur yakin bahawa Australia akan mengurangkan kadar faedah, adakah mereka akan menunggu sehingga selepas pemotongan berlaku untuk mengeluarkan mata wang mereka? Mungkin tidak. Jika mereka yakin ia akan berlaku, mereka mungkin akan mengeluarkan mata wang mereka terlebih dahulu dan mengelakkan sebarang kerugian. Hal itu mungkin mengakibatkan dolar Australia melemah sebelum berlakunya apa-apa. Itulah sebabnya jangkaan adalah penting. Namun begitu, jangkaan juga penting untuk pasaran saham. Sebagai contoh, anda memiliki saham Netflix yang pada masa ini bernilai $140. Namun begitu, anda fikir syarikat itu boleh muflis bulan depan. Adakah anda menunggu sehingga ia ditutup atau anda melupuskan saham anda sekarang? Ingat, saham anda mungkin tidak bernilai menjelang bulan depan. Oleh itu, anda jual saham anda sekarang. Namun begitu, jika ramai orang berfikir seperti ini dan menjual saham Netflix mereka pada masa yang sama, harga saham merosot dan syarikat itu mungkin akan ditutup dengan lebih cepat, iaitu ramalan sempurnakan diri. Idea ini juga boleh digunakan untuk pengumuman data ekonomi. Sebagai contoh, kadar pertumbuhan KDNK zon Eropah untuk kuartal 4 akan dikeluarkan. Pada kuartal 3, pertumbuhan ialah 0.5%. Ramalan kuartal 4 adalah untuk pencetutan kepada 0.7%. Apakah yang akan berlaku kepada euro ke USD jika pertumbuhan ialah 0.9%? Pasangan itu mungkin akan bergerak lebih tinggi kerana pelabur akan menyesuaikan jangkaan dan harga mereka disebabkan oleh zon Eropah berkembang lebih daripada mereka jangkakan. Apakah yang akan berlaku kepada euro ke USD jika pertumbuhannya ialah tambah 0.4%? Ia boleh merosot kerana pelabur menyedari ekonomi tidak menunjukkan prestasi yang baik seperti yang mereka jangkakan. Apakah yang akan berlaku kepada euro ke USD jika pertumbuhannya tambah 0.5%? Sekali lagi, ia mungkin akan jatuh. Mengapa? Sebab walaupun zon Eropah itu berkembang pada kadar yang sama seperti sebelumnya, pasaran mengharapkan lebih daripada itu. Apakah yang akan berlaku kepada euro ke USD jika pertumbuhannya tambah 0.7%? Secara teori, tidak banyak. Inilah yang sudah dijangkakan. Jadi, ia tidak mungkin mengejutkan. Secara umumnya, pergerakan mendadak dalam pasaran forex berlaku disebabkan oleh kejutan besar, seperti undian Brexit di UK atau pemilihan Trump pada tahun 2016. Jika semua orang menjangkakan sesuatu akan berlaku, mereka membuat kedudukan sebelum peristiwa itu berlaku. Oleh itu, jika peristiwa itu benar-benar berlaku seperti yang dijangkakan, sangat sedikit yang mungkin berlaku semasa dan selepas itu, dari segi tindakan pasaran. Namun begitu, jika sangat sedikit yang menjangkakan sesuatu akan berlaku dan ia berlaku, biasanya kita akan melihat pergerakan mendadak dalam beberapa minit atau jam atau beberapa hari yang berikutnya. Apabila pelabur menilai semula pandangan mereka dan membuat semula kedudukan dengan sewajarnya. Dalam pelajaran yang seterusnya, kami akan membincangkan penunjuk khusus untuk memantau data makroekonomi, permulaan tentang penunjuk untuk pertumbuhan dan hasil. We usually see sharp moves in the following minutes, hours, or even days as investors reevaluate their views and reposition accordingly. In our next lesson, we will discuss specific indicators to watch for macroeconomic data, making a start with indicators for growth and output.